Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Yohanis binti Ahmad Hadi, Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu dari SMK Agama Miri akan membentangkan sebuah kajian tindakan yang bertajuk Penggunaan Jadual Panduan Penulisan Rumusan JPPR dalam Pembelajaran Rumusan Bahasa Melayu Tingkatan 4 An-Nabil. Dalam kajian ini, pengkaji telah melakukan refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu sebelum memulakan kajian. Pengkaji mendapati bahawa murid tidak dapat menulis rumusan dengan format yang betul berdasarkan pemerhatian yang telah dilakukan. Hal ini demikian kerana murid masih keliru dengan format penulisan rumusan, ulasan dan ringkasan PT3. Pengkaji juga mendapati bahawa markah latihan rumusan murid sangat tidak memuaskan. Murid juga menyatakan mereka memerlukan bimbingan lanjut dalam memahami topik rumusan. Kajian ini berfokus kepada aspek penulisan rumusan SPM KSSM. Pengkaji telah membina bahan bantu mengajar BBM sebagai bahan bantu untuk membimbing murid-murid menulis rumusan dengan lebih mudah dan terancang. Terdapat beberapa objektif dalam kajian ini. Objektif umum kajian ini adalah mengenal pasti keberkesanan JPPR dalam penguasaan dan motivasi murid dalam penulisan rumusan. Objektif khusus pula ialah meningkatkan penguasaan murid dalam aspek penulisan rumusan dan meningkatkan motivasi murid dalam aspek penulisan rumusan. Kumpulan sasaran bagi kajian ini terdiri daripada 8 orang murid perempuan dan 4 orang murid lelaki dari kelas 4 An-Nabil SMK Agama Miri. Pengkaji memilih kumpulan sasaran ini adalah kerana pengkaji merupakan guru subjek Bahasa Melayu bagi kelas 4 An-Nabil. Dalam melaksanakan kajian ini, terdapat beberapa langkah yang telah diikuti oleh pengkaji. Yang pertama, mengenal pasti isu dan masalah, seterusnya merancang tindakan dan melaksanakan tindakan. Kemudian, pengkaji membuat penilaian dan akhir sekali membuat refleksi. Carta alif berikut menunjukkan dengan lebih terperinci pelaksanaan kajian tindakan yang telah dilakukan oleh pengkaji. Bermula daripada mengenal pasti permasalahan, seterusnya melakukan tinjauan data awal. Berdasarkan tinjauan data tersebut, pengkaji merancang pelan tindakan, seterusnya melaksanakan pelan tindakan bermula daripada ujian pra, kemudian ujian pasca, seterusnya melaksanakan soal selidik. Berdasarkan data yang telah diperolehi, pengkaji telah menganalisis data-data tersebut, kemudian membuat refleksi dan akhir sekali membuat penulisan pelaporan akhir bagi kajian tindakan ini. Dalam membuat tinjauan masalah, pengkaji telah menggunakan 3 pendekatan iaitu pemerhatian, soal selidik dan ujian pra. Dalam pemerhatian, pengkaji mendapati murid tidak dapat menulis rumusan dengan format yang betul. Hal ini demikian kerana murid masih terikat dengan format penulisan rumusan, ulasan dan ringkasan semasa di sekolah, semasa di menengah rendah. Seterusnya, soal selidik dilakukan secara ringkas melalui exit ticket. Berdasarkan exit ticket tersebut, pengkaji mendapati murid memerlukan bimbingan lanjut dalam memahami topik rumusan. Seterusnya, ujian pra.
Ujian pra dilaksanakan bagi melihat penguasaan awal murid dalam penulisan rumusan. Berdasarkan markah ujian pra, didapati murid mendapat markah yang sangat tidak memuaskan dalam penulisan rumusan. Analisis ini menunjukkan hanya 8 daripada 12 orang murid iaitu 66.67% yang berjaya menulis yang tidak berjaya. Terdapat 8 daripada 12 orang murid iaitu 66.67% yang tidak berjaya menulis rumusan mengikut format rumusan SPM KSSM. Hanya 4 orang sahaja yang berjaya menulis mengikut format yang betul. Berdasarkan markah ujian pra bagi penulisan rumusan pula, pengkaji mendapati bahawa 11 daripada 12 orang murid iaitu 91.67% tidak dapat mencapai markah lebih daripada 20 markah. Hanya seorang sahaja murid yang berjaya mendapat 22/30 markah dalam penulisan rumusan. Analisis item ujian pra pula menunjukkan kelemahan murid dalam aspek pendahuluan, isi dan penutup sekaligus memberi kesan terhadap markah bahasa dalam penulisan rumusan mereka. Oleh itu, pengkaji telah merangka satu strategi penyediaan bahan bantu mengajar BBM yang bersesuaian. BBM yang dibina mengambil kira beberapa aspek iaitu sesuatu yang mudah diakses oleh murid, mudah difahami dan mudah digunakan. Oleh itu, pengkaji telah membina satu instrumen yang dipanggil Jadual Panduan Penulisan Rumusan JPPR. Berikut merupakan jadual panduan penulisan rumusan JPPR yang telah dibina oleh pengkaji. Dalam JPPR ini, pengkaji telah meletakkan kata-kata kunci bagi penulisan fokus bahan bagi memudahkan murid untuk menulis fokus bahan yang terdapat dalam soalan. Seterusnya, pengkaji menyediakan ruangan isi dan membahagikannya kepada beberapa bahagian untuk memudahkan murid mencatat isi daripada bahan yang terdapat dalam soalan. Yang ketiga, pengkaji menyediakan satu formula mudah bagi membantu murid menulis kesimpulan rumusan seperti yang tertera pada JPPR ini. Susunan pembinaan JPPR ini adalah berdasarkan susunan format rumusan yang sebenar. Hal ini akan dapat membantu murid menulis rumusan dengan lebih mudah dan terancang. Di sini juga pengkaji telah meletakkan arahan mudah iaitu murid hendaklah menulis isi daripada semua fokus dalam semua bahan, 8 isi. Arahan mudah ini merupakan peringatan kepada murid bahawa mereka hendaklah menulis isi daripada semua fokus dan dalam semua bahan yang terdapat dalam soalan. Isi yang diperlukan hanya 8 isi. Dalam melaksanakan kajian tindakan ini, pertama sekali, pengkaji telah membuat pengajaran semula dengan menggunakan JPPR. Murid diberi penerangan dan bimbingan untuk menggunakan JPPR. Setelah selesai pembelajaran, murid diberi ujian pasca. Ujian pasca ini adalah sama seperti ujian pra. Soalan yang sama dengan aras yang sama. Ini membantu pengkaji untuk melihat perubahan markah murid pada akhir kajian nanti. Ujian pasca ini dilaksanakan bagi menguji tahap penguasaan murid setelah pelaksanaan intervensi. Setelah melaksanakan ujian pasca, pengkaji telah melaksanakan soal selidik untuk mengenal pasti perubahan motivasi murid terhadap penggunaan JPPR dalam penulisan rumusan.
Dapatan kajian menunjukkan bahawa 100% iaitu 12/12 orang murid telah berjaya menulis rumusan dengan format yang betul setelah pelaksanaan intervensi iaitu dalam ujian pasca. Seterusnya, analisis item rumusan ujian pasca menunjukkan berlaku peningkatan yang ketara dalam aspek pendahuluan, isi penutup sekaligus markah bahasa murid. Perbandingan markah murid dalam ujian pra dan ujian pasca. Berdasarkan graf ini, terdapat satu perubahan yang sangat ketara dan sangat signifikan dalam peningkatan markah murid ketika ujian pasca berbanding ujian pra. Semua murid menunjukkan peningkatan yang sangat baik. 11 daripada 12 orang murid iaitu 91.67% telah berjaya mendapat markah lebih daripada 20 markah, manakala hanya seorang sahaja yang masih belum mencapai 20 markah. Namun, jurang markah pelajar tersebut hanyalah satu jurang yang kecil untuk menghampiri 20 markah dan hal ini boleh diperbaiki lagi untuk masa yang akan datang. Seterusnya, soal selidik sikap dan motivasi murid terhadap penggunaan JPPR dalam pembelajaran rumusan pula menunjukkan satu respon yang positif. 3 orang murid sangat bersetuju dan 9 orang murid lagi bersetuju bahawa penggunaan JPPR menarik minat mereka untuk menulis rumusan. Seterusnya, 5 orang murid sangat setuju dan 7 orang murid bersetuju bahawa mereka tahu cara menggunakan JPPR semasa menulis rumusan. Masing-masing 50% sangat bersetuju dan bersetuju bahawa penggunaan JPPR membantu murid meningkatkan kemahiran dalam menulis rumusan. Aspek yang terakhir pula, penggunaan JPPR menjadikan murid lebih berkeyakinan dalam menulis rumusan. Bagi aspek ini, 7 orang murid sangat bersetuju, 4 orang bersetuju, manakala hanya seorang sahaja murid yang kurang bersetuju dengan aspek yang terakhir ini. Sebagai refleksi, terdapat peningkatan penguasaan aspek penulisan rumusan dalam kalangan murid tingkatan 4 An-Nabil setelah intervensi menggunakan jadual panduan penulisan rumusan JPPR dilaksanakan. Data daripada soal selidik tersebut menunjukkan bahawa terdapat perubahan positif terhadap sikap dan motivasi murid tingkatan 4 An-Nabil dalam aspek penulisan rumusan. Secara keseluruhannya, objektif kajian ini telah berjaya dicapai. Kajian ini telah berjaya meningkatkan penguasaan dan motivasi murid dalam penulisan rumusan. Sebagai cadangan kajian lanjutan, pengkaji melihat masih terdapat aspek yang perlu ditambah baik untuk masa yang akan datang dalam penulisan rumusan, terutamanya aspek bahasa. Aspek bahasa memperuntukkan 10 markah dalam penulisan rumusan. Markah bahasa ini dinilai secara holistik. Oleh itu, untuk kajian tindakan selanjutnya, pengkaji mencadangkan agar pemantapan aspek bahasa dalam rumusan dijadikan topik penelitian dalam kajian tindakan. Di sini saya lampirkan contoh penggunaan JPPR oleh murid semasa ujian pasca. Contoh ini menunjukkan bahawa murid mahir menggunakan JPPR dan mereka mampu membina rumusan yang lebih terancang dan mengikut format SPM sebenar. Ini merupakan sampel rumusan murid dalam ujian pasca. Sampel ini menunjukkan murid ini telah berjaya mendapat markah 28 daripada 30 markah bagi penulisan rumusan dan penulisan rumusan ini juga berjaya menepati format penulisan rumusan SPM ke SSM.
Oleh itu, jelaslah bahawa berlaku peningkatan penguasaan dan peningkatan motivasi murid dalam pembinaan dalam penulisan rumusan setelah setelah intervensi JPPR ini dilaksanakan. Sekian daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.